Assalamualaikum, salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ehsan Yahya. Ini waktunya untuk cerita. Tapi ada satu perkara penting untuk saya kongsikan dengan anda. Semalam Mesyuarat Pertama Majlis Sosial Negara atau MSN bersetuju mewujudkan Gender Focal Team atau GFT di setiap kementerian dan juga agensi. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia sebagai usaha meneroka potensi wanita dalam ekonomi serta mengarus perdanakan gender bagi setiap perancangan, pelaksanaan dasar dan juga inisiatif. Jadi, GFT ini akan dianggotai sekurang-kurangnya 7 ahli bagi mengkoordinasi dan juga melaksana inisiatif mencapai kesaksamaan gender. Dan kita nak melihat kenapa pentingnya GFT ini dan juga bagaimana ia menyumbang kepada satu bentuk pembangunan negara yang lebih baik di masa akan datang. Jadi saya bersama dengan Pensyarah Kanan Rancangan Pengajian Gender Universiti Malaya, Dr. Lai Swat Yan menerusi dalam talian ketika ini. Selamat petang, Doktor. Selamat petang, Encik Ehsan Yahya. Ya, Doktor, pertama sekali kita nak faham lebih lanjut berkaitan dengan apa itu Gender Focal Team dan apa kepentingannya? Bagaimana ia boleh menyerlahkan potensi wanita dalam bidang ekonomi khususnya, Doktor? Sebelum saya mengupas ingin saya zahirkan rasa gembira saya bila mendengar berita tersebut sebab Gender Focal Point Team ura-ura untuk mengadakannya telah dibangkitkan inisiatif tersebut sejak 2011 Jadi sekarang kita dapat melihatnya dilaksanakan. Jadi saya sangat-sangat gembira sekali. Dari segi kepentingan Gender Focal Point Team, ia akan bertindak sebagai pemangkin untuk mencapai kesaksamaan gender dengan membantu proses mengarus perdanakan gender di kementerian ataupun sesuatu unit. Dan ia penting sebab mengapa ia penting adalah kerana ia boleh mengidentifikasi strategi dan membantu menggubal atau melobi polisi yang dapat menyelahkan lagi pencapaian wanita dalam bidang ekonomi. Contohnya dengan memastikan adanya budaya kerja yang inklusif dari segi pengambilan pekerja, dari segi peluang kenaikan pangkat. Kita tahu kalau kita lihat dari segi diskriminasi gender, wanita rata-rata yang lebih merasainya berbanding dengan lelaki. Dan bukan itu saja bila kita sebut peluang kenaikan pangkat kita juga harus fokus kepada konsep dan polisi syarikat yang peka gender. Contohnya adanya polisi tentang penanganan gangguan seksual. Dan berkait dengan itu kita juga berasa betul bahawa baru-baru ini telah diluluskan di Parlimen Akta Anti Gangguan Seksual Dan selain daripada itu, satu perkara yang sangat-sangat penting yang dapat memberi kesan yang sangat besar terhadap penglibatan dan kemajuan kerjaya wanita di bidang ekonomi adalah isu ataupun tanggungjawab kerja-kerja penjagaan yang tidak berbayar. Contohnya penjagaan anak-anak, kerja-kerja rumah dan sebagainya. Jadi itu adalah satu isu yang harus diberi perhatian penting. Contohnya melalui polisi penjagaan anak-anak di tempat kerja kemudahan penjagaan anak penyediaan kemudahan penjagaan anak-anak di tempat kerja, polisi bukan saja cuti bersalin untuk wanita atau maternity leave, tetapi juga paternity leave. Sekarang Malaysia kalau dari segi paternity leave hanya 7 hari dari segi itu ia boleh diperbanyakkan lagi supaya kaum lelaki juga dapat sama-sama menyumbangkan tenaga mereka untuk keluarga mereka. Cukup menarik apa yang doktor nyatakan tadi. Tadi ada doktor menyebut berkaitan dengan diskriminasi. Sebelum saya ke soalan lain, kalau boleh saya ataupun kami mengetahui apa bentuk-bentuk diskriminasi yang berlaku, yang sering berlaku terhadap wanita, doktor? Halo, Doktor. Maaf tak dengar. Ya, Doktor, tadi cukup menarik apa yang doktor nyatakan, terutamanya apabila doktor ada menyebut berkaitan dengan mungkin berlaku diskriminasi terhadap wanita contohnya. Kalau doktor boleh nyatakan sebelum kita ke soalan lain, apa bentuk-bentuk diskriminasi yang sering berlaku terhadap wanita ini? Contohnya kalau kita lihat untuk kenaikan pangkat dan juga kerana wanita kadang-kadang terdapat persepsi bahawa
bahawa wanita tidak boleh meluangkan masa untuk membangunkan kejayaan mereka kerana tanggungjawab terhadap anak-anak. Dan juga selepas mereka mengandung dan sebagainya, seperti selepas cuti bersalin dari segi peluang untuk kenaikan pangkat dan sebagainya boleh tersekat Ya, itu antara bentuk dan juga perkara yang mungkin kita dapat lihat dan ia tidak dapat dinafikan. Tetapi doktor, bagaimana kita nak melihat dan juga kita nak memastikan langkah ini diarus perdanakan, terutamanya berkaitan dengan gender untuk setiap perancangan, pelaksanaan dan juga dasar, dan mengapa perkara ini perlu dilakukan demi kebaikan negara masa hadapan dan untuk golongan wanita itu sendiri, doktor? Okey, kalau kita ingin mengarus-perdanakan gender, masa sangat penting bagi kita membina kapasiti atau keupayaan rakan-rakan dari segi sudut analisis gender Contohnya bila kita merangka sesuatu program ataupun sesuatu policy kita harus melihat kesannya bukan sahaja terhadap lelaki tetapi juga perempuan dan kita boleh integrasikan dalam konteks pekerjaan mereka. Dan bila kita rangka program, kita kena tanya soalan. Siapa perangka? Adakah lelaki saja ataupun perempuan dengan lelaki sama-sama merangka? Siapakah pembuat keputusannya? Adakah kedua perempuan dan lelaki sama-sama buat demikian? Dan bukan itu saja, apakah faedahnya kepada perempuan berbanding dengan lelaki? Jadi kita harus melihatnya serta kita tahu bahawa perempuan berbanding dengan lelaki menghadapi cabaran-cabaran tertentu di tempat kerja. Jadi itu juga harus diberi perhatian supaya kita dapat menanganinya dari sudut polisinya. Dan bila kita berbuat demikian dari segi kepentingan kita memastikan bahawa kedua-dua potensi perempuan dan lelaki dikembangkan dalam keluarga. Jadi tiada yang terbantut kedua-dua mempunyai peluang Dan dalam konteks masyarakat yang saksama gender masyarakat yang saksama gender adalah lebih selamat, sehat dan juga dari segi ekonomi akan lebih makmur Kerana bila kita ada kesaksamaan gender, maka kita dapat menghalang keganasan terhadap kanak-kanak perempuan ataupun perempuan dewasa. Dan juga doktor, apa langkah jangka panjang dan terancang untuk memastikan kesaksamaan gender ini dapat diperkasakan? Kita tidak mahulah seperti yang diumumkan semalam tetapi ia hanya sekadar diumumkan tetapi kelangsungannya tidak berjalan dengan baik. Apa yang perlu kita lakukan doktor untuk diperkasakan bukan sahaja hari ini tetapi untuk masa-masa akan datang supaya ia konsisten? Apa yang sangat penting adalah membina kemahiran dalam sudut analisis gender Dan ini boleh kita bermula bukan saja di peringkat universiti sebab di peringkat universiti ini saya umumkan bahawa saya sangat gembira bahawa kita sudah mempunyai sarjana pengajian gender yang akan ditawarkan secara berkhusus pada semester depan julung-julung kali pertama ditawarkan. Jadi bagi mereka yang perlukan kemahiran dari sudut itu, mereka boleh mengambil kursus tersebut sama ada secara penuh masa ataupun separuh masa. Dan juga di peringkat sarjana muda, kita juga menawarkan kursus-kursus elektif ataupun minor yang menekankan kepada membina keupayaan dari segi analisis gender Tetapi kita perlu pergi lebih jauh lagi. Iaitu bukan sahaja di peringkat universiti kita perlu merancang kurikulum di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah supaya sejak mereka sejak awal-awal sejak zaman persekolahan mereka juga belajar sama-sama menghormati satu sama lain dan perempuan tidak dilihat sebagai kaum yang lebih lemah, kaum yang sekunda dan sebagainya Jadi seperti pepatah Melayu kan kalau nak melentur au biarlah daripada rebung. Ya, melentur buluh biar daripada rebungnya doktor. Maaf, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Betul. Doktor, tapi kan kalau kita nak buat perbandingan bagaimana doktor melihat kepada situasi kesaksamaan gender di Malaysia kalau nak dibandingkan dengan negara-negara luar doktor? Kita boleh merujuk kepada statistik
yang diberikan oleh Forum Ekonomi Sedunia, di mana mereka melihat atau mengukur jurang gender dan indeks jurang gender pada tahun 2022 menunjukkan bahawa Malaysia berada di tangga 103. Ini berbanding dengan Indonesia Indonesia berada di kedudukan yang lebih baik, iaitu di tangga 92. Thailand pula 79 dan Singapura 49. Jadi ini berarti bahawa kita masih mempunyai banyak kerja banyak usaha yang perlu dijalankan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik. Dan dari segi indeks jurang gender tersebut, ia mengukur daripada 4 bidang yang penting. Dan 2 bidang di mana kita sangat ketinggalan adalah dari segi pemekasaan politik dan juga dari segi penyertaan ekonomi. Pencapaian kita lebih baik dari segi pencapaian pendidikan dan juga kesihatan dan kesinambungan hidup. Dan juga doktor, apa saranan dan juga mungkin nasihat doktor untuk wanita ini supaya lebih berani? Tidak dinafikan ada mungkin dalam kalangan mereka ataupun dalam kalangan wanita yang mungkin merasakan lelaki perlu lebih diberi keutamaan berbanding dengan wanita. Tetapi tidak dinafikan ada wanita yang mempunyai tahap dan juga kesungguhan yang tinggi. Tetapi untuk golongan-golongan wanita yang lebih untuk memperkasakan dirinya, apa nasihat doktor untuk memastikan mereka lebih berani tampil ke depan bersama-sama dan juga berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah bersama dengan lelaki? Pada pandangan saya, sebenarnya ramai wanita sudah cukup berani bersuara Dan kita lihat dalam konteks Malaysia, kita ada Ain Huzniza dan sebagainya. Dia masih remaja kan Jadi isu yang paling penting bukan saja wanita berani tetapi apakah kita mencipta persekitaran yang membolehkan mereka bersuara. Bukan saja membolehkan mereka bersuara tetapi menyokong usaha mereka untuk bersuara, untuk mendengarkan isu mereka dan menyokong usaha mereka untuk tampil ke hadapan. Saya rasa persekitaran yang kondusif itu sangat penting dan itu yang harus kita tekankan di tempat kerja. Dan juga doktor, akhir sekali, bagaimana doktor untuk menolak stigma dalam kalangan mungkin agensi atau jabatan-jabatan tertentu atau mana-mana syarikat yang masih lagi merasakan bahawa lelaki harus diberi keutamaan yang lebih berbanding dengan wanita? Apa yang doktor boleh katakan? Saya harap pada masa hadapan kita akan mempunyai satu akta kesaksamaan gender. Sebab bila kita ada satu akta kesaksamaan gender, sekiranya terdapatnya diskriminasi dan sebagainya, kita boleh membawanya kita boleh cuba menangani dari sudut perundangan. Ya. Jadi saya harap pada satu masa depan kita akan mempunyai akta tersebut. Cadangan dan juga lontaran pendapat oleh Dr. Lai Suat Yan ini perlu diambil perhatian, terutamanya untuk kita melihat kepada kesaksamaan gender itu dilaksanakan ataupun diperkasakan dengan lebih baik. Mungkin ada akta selepas ini. Apapun, terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah kanan Rancangan Pengajian Gender Universiti Malaya, Dr. Lai Suat Yan. Kita bercakap berkaitan dengan yang mana MSN semalam bersetuju untuk mewujudkan Gender Focal Team atau GFT dalam setiap kementerian dan agensi dalam memastikan bahawa golongan wanita juga terfokus dan juga potensinya dalam bidang ekonomi dan juga mengarus perdanakan gender. Terima kasih doktor. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.